Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim, amma ba'du. Saudara, pernah satu hari Nabi SAW menziarahi sahabatnya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu yang ketika itu sedang sakit yang agak tenat. Maka ketika itu Sa'ad bin Abi Waqqas telah menyatakan kepada baginda Nabi bahawa dia ada beberapa harta, tetapi anaknya hanyalah seorang anak perempuan sahaja. Jadi dia bercadang untuk bersedekah 2/3 daripada hartanya untuk diberikan kepada orang dan dikurangkan pemberian kepada anak perempuannya. Maka ketika itu Nabi SAW tidak membenarkan Sa'ad bin Abi Waqqas membuat perkara sebegitu. Lantas kata Nabi, la antazara warasataka aghniya khairun min antada'ahum alatan yatakaffafunan nas. Kata Nabi, sesungguhnya kalau kamu meninggalkan untuk zuriat kamu dalam keadaan mereka lebih banyak hartanya, maka itu jauh lebih bagus daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin dan akhirnya terpaksa meminta-minta kepada manusia. Hadis riwayat Imam Muslim. Saudara, sememangnya agama Islam mengajar kita untuk merancang harta yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita ini bukan sekadar merancang semasa hayat kita, bahkan kita diajar untuk mengurus dan merancang harta untuk memudahkan waris-waris yang akan kita tinggalkan selepas kita meninggal dunia nanti. Sebab itu perancangan harta dalam Islam kita bahagikan kepada dua. Satu, perancangan harta semasa hidup, dan satu lagi adalah pembahagian harta selepas daripada kematian kita nanti. Di antara bentuk perancangan harta semasa hidup adalah hibah, wasiat, wakaf, nazar dan beberapa instrumen yang lain. Adapun pengurusan harta selepas kematian, ini yang dibahagikan kepada harta pusaka yang tertakluk kepada hukum-hukum faraid. Namun, walaupun faraid berperanan dalam urusan pembahagian harta pusaka, namun cara pengagihan menerusi faraid ada juga menimbulkan kepada masalah-masalah tertentu andai kata tidak ditadbir urus dengan cara yang baik ataupun difahami dengan baik. Sebab itu kita melihat sekarang ini dianggarkan sejumlah 42 bilion harta pusaka orang Islam yang gagal diagihkan kepada waris-waris yang sah disebabkan masalah-masalah tertentu. Antara masalah yang kerap berlaku adalah berkaitan dengan sikap para waris itu sendiri. Apa masalahnya? Kita lihat, bila kita meninggal dunia, harta kita terlebih dahulu akan digunakan untuk menampung kos pengurusan jenazah kita dan untuk melangsaikan hutang-hutang kita sekiranya ada. Kemudian, harta itu akan diagihkan menurut hukum hakam faraid selepas wasiat si mati dipenuhi dalam kadar 1/3 yang dibenarkan. Namun sayang, bila berlaku pembahagian, berlakulah adik-beradik yang bergaduh, yang bermasa muka hingga putus silaturahim kerana masalah perebutan harta pusaka. Dan ada juga berlaku keadaan ahli keluarga yang kita sayang, sebagai contoh anak angkat kita, adik-beradik kandung kita, ataupun anak perempuan kita yang menjaga kita masa sakit, mereka tak dapat jumlah yang sepatutnya berbanding dengan adik-beradik laki-laki yang kadang-kadang tak ambil tahu pun ketika kita jatuh sakit dulu. Maka selepas berlakunya kematian, kita sering mendengar berlaku perebutan harta benda, harta di kalangan waris-waris yang kita tinggalkan. Sebenarnya, kisah yang menyedihkan ini boleh kita elakkan sekiranya hibah harta diadakan semasa kita masih hidup lagi. Maka di sinilah Islam memberikan salah satu daripada alternatif, iaitu hibah, sebagaimana disebutkan dalam surah An-Nisa ayat yang keempat. Maka apa beza antara hibah dengan faraid ataupun wasiat? Kalau ikut pembahagian harta secara faraid, maka hanya waris-waris si mati saja yang berhak dan layak untuk dapat harta pusaka. Mengikut konsep wasiat pula, hanya boleh dibuat kepada bukan waris sahaja. Namun, hibah boleh diberikan kepada sesiapa saja yang dikehendaki oleh pemberi hibah itu, sama ada dia adalah waris ataupun bukan waris. Dan sampai kepada satu peringkat, hibah juga boleh diberikan kepada orang bukan Islam bagi tujuan mengeratkan hubungan silaturahim
dan selama mana tidak untuk tujuan-tujuan maksiat. Jadi dalam hal ini kita tidak perlu lagi risau, terdapat beberapa instrumen alternatif yang boleh mengatasi situasi yang kita tidak mahu ianya berlaku. Pihak ASNB sendiri mempunyai perkhidmatan pewarisan iaitu hibah amanah yang disediakan kepada para pelaburnya bagi harta dalam bentuk pelaburan unit amanah. Hibah amanah ASNB adalah solusi perancangan harta pewarisan untuk ketenangan duniawi, apatah lagi selepas daripada kematian kita nanti. Hibah ASNB adalah pemberian harta hibah amanah daripada pelaburan ASNB oleh pemberi hibah amanah semasa hidup kepada penerima hibah amanah atas dasar kasih sayang. Dan pemberiannya adalah secara sukarela, tanpa ada paksaan, tanpa mengenakan sebarang balasan, serta berlakunya ijab kabul antara pemberi hibah amanah dengan penerima hibah amanah. Harta hibah amanah ini akan dipegang oleh pemberi hibah amanah yang bertindak sebagai pemegang amanah dan akan diserah milik kepada penerima hibah amanah selepas daripada kematian pemberi hibah amanah. Maka mekanisme ini sangat membantu untuk kita memastikan bahawa tidak berlaku sebarang masalah andai kata semasa pengagihan harta selepas kita meninggal nanti. Ayuh, hibah amanah ASNB menyelesaikan isu pengagihan harta kita selepas kematian. Hibah amanah ASNB patuh syariah, penuh dengan barakah. Sekadar itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.